Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk mencapai uh, darajat ataupun ketinggian darajat ketakwaan di sisi Allah SWT. Ya? Ha? Untuk kita untuk kita tahu kita ni bertakwa ke tidak, kita kena bertaaruf, bergaul bersama, hidup, ha? Dengan jiran, bermuamalah, dengan masyarakat dan sebagainya, baru kita tahu kita takwa ke tidak. Sebab apa? Contohnya, dalam masyarakat Melayu, kita mengatakan orang tu berakhlak dengan apa? Dengan satu benda je kadang-kadang. Contohnya apa? Sopan santun. Sopan santun dalam Melayu big thing lah kan. Satu benda yang sangat tapak dengan akhlak lah. Itu akhlak. Kalau Melayu itulah akhlak. Sopan santun. Itu je. Jadi sopan santun ni apa dia? Cakap lembut. Kita hormat orang tua. Berjalan tunduk. Itulah kita kata sifat-sifat utama sopan santun. Orang kata apa? Beralui. Beralui ni maksud dia halus budi, halus sifat. Tapi sebenarnya mungkin dia dalam masa yang sama seorang yang tidak pernah menunaikan hak orang lain. Betul tak? Seorang yang tidak adil mungkin. Seorang yang tidak menunaikan hak isteri ataupun suami. Seorang yang mengabaikan tanggungjawabnya mendidik anak-anak. Ya. Seorang yang mungkin mengabaikan hubungannya dengan Allah dan tidak bertakwa pun sebenarnya. Sebab itu dalam Islam, takwa adalah indikator ataupun takwa itu menjadi hala tuju dalam akhlak itu. Jadi kalau kita nak sebut akhlak, kita mesti dapat memahami bagaimana untuk mencapai darajat ketakwaan di sisi Allah SWT. Sebab itu bila Allah nilai takwa itu, maka akhlak yang dinilai oleh Allah SWT itu adalah sempurna, adalah syumul. Bukan nilaian yang terpisah-pisah ataupun terpecah-pecah. Ya. Jadi sebab itu akhlak ni dia meliputi, kalau kita sebut kita dijadikan ini untuk bertaaruf, maka di sana kita memahami bahawasanya akhlak ni meliputi pada beberapa benda dalam Islam. Yang pertamanya adalah keperluan jasmani dan hajat semula jadi manusia. Keperluan jasmani dan hajat semula jadi manusia. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Antaranya makan dan minum. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, Allah kata, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ni dah psikologi kata apa, golden rule. Dan janganlah kamu berbuat baik, berbuat kerosakan di muka bumi, sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Al-Qasas ayat 77. Yang pertama adalah hajat semula jadi manusia. Kan? Itu akhlak dalam Islam. Akhlak dalam menentukan keperluan jasmani dan hajat semula jadi manusia. Yang pertama di sini kita sebut secara ringkasnya kekeluargaan, iaitu hubungan suami isteri, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan kaum kerabat, hubungan dengan masyarakat. Bila sebut kata hubungan masyarakat ni, dia ada lagi hak-hak hidup bermasyarakat. Ada hak ziarah, hak menziarahi orang sakit, hak membantu, even hak provide makanan. Lebih spesifik lagi hak jiran, hak orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kita ni ada hak untuk orang yang meminta-minta dan orang yang miskin. Diberi kemasyarakatan. Seterusnya akhlak kepada hak politik dan pemerintahan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil. Tadi saya sebut ayat ni tadi surah An-Nisa ayat 58. Jadi akhlak dalam politik dan pemerintahan.
Ya. Jadi kita tengok bagaimana Islam tu jatuh kerana akhlak. Bagaimana khilafah Islam tu jatuh kerana akhlak. Kerana attitude. Kerana dah lemah. Kerana dah mula apa ni, tidak accountability. Dah mula tidak amanah. Dah mula tidak adil dan sebagainya. Sebab itu kejatuhan Islam tu dia bukan jatuh begitu saja, bukan kerana faktor negatif daripada pihak kafir saja. Dia juga merupakan faktor negatif daripada orang Islam itu sendiri. Begitu juga kita pada hari ini. Kadang-kadang tidak adil untuk kita menyalahkan semuanya kepada Yahudi semata-mata, tapi kita juga patut menyalahkan pertamanya kepada diri kita sendiri yang memang lemah. Ya? Ya? Itu akhlak. Akhlak dalam diri kita. Sebab itu untuk kembali Islam itu tertegak, dia perlu kembali kepada menegakkan amanah, keadilan, justice, fair, equitable dan sebagainya. Benda-benda yang menjadi asas, asas kepada kepada prinsip hidup itu sendiri. Dan seterusnya dihuraikan di sini oleh Syekh Abdul Karim Zaidan sebagai akhlak juga merangkumi ketenteraan dan peperangan. Merangkumi ketenteraan dan peperangan. Sebab itu hanya dalam Islam yang ada spesifik undang-undang peperangan yang ditegakkan di atas asas-asas akhlak yang mulia. Oh, ini cantik ya. Bagaimana dalam perang, ya. Ditegakkan, diletakkan undang-undang peperangan dari asas yang mulia. Contoh di sini anda sebutkan yang ditulis sini, bagaimana antara undang-undang peperangan ni menjemput pihak musuh untuk menerima Islam ataupun memberhentikan permusuhan mereka dengan Islam. Maksud dia peperangan tu bermula kerana permusuhan orang tu dengan Islam. Sebenarnya membuat perisiran perang yang nyata sekiranya pihak Islam hendak memerangi musuh. Kita bagi tahu dulu. Menggunakan alat-alat peperangan atau senjata-senjata yang tidak membawa kerosakan lebih daripada apa yang diperlukan sahaja demi untuk menundukkan musuh. Tidak membunuh orang awam yang tidak terlibat secara aktif dalam membantu musuh. Tidak membunuh tawanan perang, menyiksa atau menganiaya mereka. Sebaliknya mereka itu wajib dilayani dengan baik. Ya? Tidak membunuh wanita, anak-anak, ya. Even tumbuh-tumbuhan, ya. Kalau berperang, tumbuh-tumbuhan tidak boleh dirosakkan, bangunan dan sebagainya. Jadi semua ini kenapa ada? Kerana akhlak merupakan satu benda yang sangat besar, sangat tinggi, sangat penting, sangat utama dalam Islam. Dia adalah merupakan hasil terjemahan daripada akidah itu sendiri. Ya? Kenapa kita perlu ikut undang-undang perang ni? Kerana ini merupakan indikator bagaimana akidah kita dengan Allah SWT. Bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT. Ya? Dia merupakan indikator. Ya? Kalau kita tak ikut benda ni, maka kita telah mengganggu, menyeleweng hubungan kita dengan akidah tadi, ibadah tadi, syariat tadi. Ya? Begitu juga disebutkan di sini juga akhlak dalam hubungan antarabangsa. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguhnya telah kami muliakan Bani Adam. Kami mudahkannya berjalan di daratan dan lautan. Kami kurniakan mereka rezeki yang baik dan kami muliakan mereka sedemikian rupa lebih daripada makhluk-makhluk lain yang kami cipta. Ya. Tapi anda rasa sebenarnya anda rasa setakat itu dulu untuk kali ini. Conclusion dia, anda rasa pendengar dah boleh buat conclusion sendiri. Sebab anda tak ada conclusion. Sebab nak tunggu anda conclusion banyak lagi. Jadi sepatutnya bila kita faham, insya-Allah kita boleh buat conclusion sendiri. Sebab conclusion dia tidak sepatutnya dalam bentuk perkataan. Conclusionnya adalah dalam bentuk amalan. Ya. Jadi sebab itu anda kata conclusion dia ada conclusion sendiri. Masing-masing punya conclusion sebab perlu diamalkan, perlu diterapkan, ya, perlu di apply, ya. Sebab akhlak ni sangat penting. Ya.
Sebab Islam itu dia mengambil kira pada setiap individu. Dia bukan mengambil kira secara umum. Ya. Dia khusus. Ya. Jadi kita dinilai value kita ni daripada diri kita sendiri. Dan diri-diri yang punya value yang tinggi ni akan melahirkan masyarakat yang berjaya. InsyaAllah. Dan juga mungkin negara yang berjaya. Dan akhirnya membawa kepada kejayaan Islam. Sebenarnya kita cakap tadi, menegakkan Islam. Amanah kita untuk menegakkan Islam di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.